أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ini. Kita takbirkan rasa syukur kita di atas kepelbagaian nikmat ini, antaranya dengan kita peruntukkan sebahagian daripada masa kita untuk sama-sama kita tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu dan kefahaman yang sedia ada, dengan harapan kita dapat sentiasa dalam keadaan taat, patuh dan berbakti kepada kehidupan kita untuk kebaikan makhluk keseluruhannya yang boleh mendatangkan aset pada kita di akhirat kelak, yang kita panggil pahala yang berganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini sebagaimana kebiasaannya, kuliah subuh kita setiap pagi Ahad, kita baca beberapa ayat-ayat suci Al-Quran untuk sama-sama kita fahami dan kita tadabbur dan kita cuba hayati dia dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mana-mana sesama kita yang ikuti kuliah ini, kalau bersama dia ada Quran, dia boleh tengok pagi ini kita sambung surah Al-Infitar. Al-Infitar, kita sambung ayat yang ke-7. Di pagi yang mulia ini kita sama-sama berdoa supaya Allah Ta'ala naungi kita dengan rahmat dia, dengan barakah daripada Allah, dan agar kita semua dalam keadaan selamat dan sejahtera sebagaimana yang diajar oleh agama kita yang mulia. Apabila kita berjumpa sesama kita, kita mula dengan salam. Assalamualaikum. Kita doa terutamanya kepada sesama kita orang Islam, hatta yang kita tidak kenal, apatah lagi yang kita kenal, kita mula ucapan dengan Assalamualaikum. Maknanya kita berdoa supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua keselamatan, kesejahteraan dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Dan hamba juga nak ucap salam lah kepada ikhwah akhwat yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Baik, kita mula dengan ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kita sambung ayat minggu lepas. Bermula minggu lepas kita berhenti ayat yang kena. Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, semua sekali termasuk kita lah, Allah Ta'ala tuju. Jadi ayat ni sebenarnya dia bukan untuk kita tahu jawapan, tetapi dia lebih kepada tahdid. Dia lebih kepada amaran keras daripada Allah SWT supaya kita ambil perhatian. Wahai manusia semua sekali, ma gharraka birabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu ni terpedaya dengan kehidupan dunia, yang menyebabkan kamu ni derhaka kepada Allah SWT. Sedangkan Allah ni antara sifat dia Al-Karim, yang maha mulia, yang maha pemurah. Jadi itu kita dah hurai minggu lepas. Ayat seterusnya pada pagi ini, ayat yang ke-7, Alladzi khalaqaka fasawwaka
fa'adalak. Sedangkan Allah lah khalaqaka, yang mencipta kamu. Maknanya yang mencipta kita lah. Kita tahulah ayat mula-mula sekalipun Allah Ta'ala kaitkan dengan penciptaan. Iqra bismi rabbik. Iqra, bacalah dengan dolak, dengan kekuasaan Allah Ta'ala yang mencipta kita manusia. Di sini pun dia sebut allazi khalaqaka, yang mana penciptaan Allah ni begitu sempurna. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala cipta kita dalam penciptaan yang cukup sempurna. Allazi khalaqaka fasawwaka. Dia cipta dan dia sempurnakan penciptaan tu. Kejadian kita ni begitu sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun rasa penciptaan Allah ni begitu sempurna. Fasawwaka. Sawwa dalam bahasa Arab ni dia memberi makna qawwamahu wa addalahu wa ja'alahu sawiyan. Maknanya sempurnalah. Dalam surah Al-A'la pun ayat kedua disebut allazi khalaqa fasawwa. Dia yang mencipta kita, Allah Ta'ala yang cipta kita, kemudian fasawwa. Dia sempurnakan penciptaan kita tu. Dalam surah As-Sajdah yang biasa kita baca pagi Jumaat, ayat yang ke-9. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan sama lebih kurang maknanya dengan surah Al-Hijr. Al-Hijr ayat yang ke-29. Fa idza sawaituhu. Allah Ta'ala apabila cipta kita dan sempurna penciptaan tu, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka dia tiup ruh dia, faqa'u lahu sajidin. Dan dia minta supaya kita antara kisahnya apabila Allah Ta'ala cipta kita, dia minta semua makhluk dia, malaikat semua sekali supaya tunduk hormat kepada Adam pada masa tu. Dan penciptaan kita pun Allah Ta'ala buat sempurna, dan kesempurnaan itu apabila Allah Ta'ala tiupkan roh dia dalam kehidupan kita. Itu maksud allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fa'adalak maknanya dia cipta kita, dia sempurna, dan dia jadikan tubuh kita ni dalam keadaan seimbang. Fa'adalak. Kalau sawwa tadi di sudut kesempurnaan. Kalau fa'adalak maknanya dalam keadaan seimbang. Biasa ulama dia terjemah fa'adalak ni maknanya seimbang ni macam kita rasa sekarang ni lah. Kita jalan, kita boleh imbang. Tubuh kita tidak rasa huyuh hayang kecuali hak sakit lah. Dan penciptaan Allah ni fa'adalak, macam contohnya tangan kita. Sama panjang. Begitu juga warna tubuh kita. Kalau putih, putih. Kalau jenis gelap sikit, gelap. Tidaklah pada tubuh kita ni ada sebahagian putih, ada tempat hitam, macam ikan koi contohnya, tak ada. Itu fa'adalak. Kalau ada juga tu kes terpencil, adalah sebab musababnya. Tapi asasnya comel penciptaan Allah Ta'ala. Jadi tujuannya supaya kita ni fikir apa tujuan Allah Ta'ala cipta kita dengan penciptaan yang begitu sempurna. Tentulah ada matlamat, tentulah ada tujuan daripada penciptaan Allah Ta'ala. Kemudian ayat seterusnya, ayat ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dia cipta kita ni
fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dia susun tubuh kita ni. Fi ayyi surah. Dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-6, Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, dia sebut, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dan surah Ali Imran dia sebut, huwallazi yusawwirukum. Allah Ta'ala dialah yang menyusun atur, dia bentuk fil arham, semenjak daripada rahim mak kita lagi. Kita ni kaifa yasha, mengikut kehendak Allah SWT. Pada masa tu kita tak ada pilihan lagi. Kita nak pilih untuk kita jadi lelaki ke perempuan. Kita nak minta jadi bangsa Arab ke contohnya. Kita nak suruh kita ni jadi hitam, warna hitam yang menarik, hitam manis ke. Tak boleh. Semua sekali sepenuhnya kuasa Allah Ta'ala. Itu maksud antaranya fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah Ta'ala bentuk, Allah Ta'ala susun tubuh kita ni sepenuhnya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak ay syakkalat sawwarak dalam bahasa Arab. Sama ada tinggi rendahnya, sama ada kuruh ke gemuk ke, sama ada cerah ataupun gelap, serupa tak serupa dengan mak pak kita, semua sekali itu semua kehendak Allah SWT. Ada kisah di zaman Nabi SAW, ada seorang A'rabi lah kita panggil. Dia mari jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia kata, isteri aku melahirkan anak, tetapi nampak aswad, ala kegelap. Maknanya dia ni cerah. Jadi, dia macam nak dapat pengesahan lah daripada Nabi ni. Sebab Arab ni, yang kita sendiri pun sebenarnya, kita cakna bak keturunan ni deh. Mana nak pastikan anak kita ni memang betul kedok daripada zuriat kita. Jadi semenjak zaman dulu, kecuali manusia yang tak rasa nikmat zuriat tu yang betul-betul daripada kita. Sebab itulah kadang-kadang manusia ni apabila dia nak hidup cara bebas agak, bagi dia minum arak ke apa ke, berjudi ke, berzina ke, bertukar pasangan ke. Jadi zuriat yang lahir tu dia tidak kisah. Tapi kita Islam ni alhamdulillah kita caralah bab ni. Jadi termasuk zaman Nabi SAW pun Tok Arab ni mari jumpa dengan Nabi sebab dia tengok anak dia dilahirkan ni tak sama dengan dia di sudut warna, ala kegelap sikit. Jadi Nabi ni cara dia macam mana kita tengok cara jawapan dia tu dalam bentuk kadang-kadang dia ambil benda yang logik supaya kita boleh kiaskan. Jadi dia kata hal laka min ibil, mu ada pera, ada unta. Sebab biasa orang kampung ke, orang Arab Badawi ni, Arab ni biasalah pemeliharaan utama dia antaranya unta lah. Jadi dia jawab, na'am, memang aku ada unta. Fama alwanuha, apa warna unta tu? Qala humur, dia ala merah sikit. Fahal fiha min awraq, ada ke tak unta-untamu yang lahir daripada mak dia hak kemerahan ni, awraq. Awraq ni putih ke gelap. Putih nak pergi ke gelap awraq. Jadi Arabi tu kata, na'am, ada. Fa'anna ataha dhalika, macam mana boleh jadi gitu? Nabi tanya. Jadi asa an yakuna naza'ahu irq. Jadi mungkin hak sebenarnya dia berkait dengan keturunan. Berkait dengan keturunan. Maknanya walaupun ibu tu kita kata putih, tapi kemungkinan anak yang lahir tu tak semesti putih. Mungkin juga gelap.
alah kau gelak, hitam alah kau gelak. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan asal keturunan kita. Hak yang kita panggil kalau kita kat DNA lah. DNA. Keturunan kita, tuk kita mungkin. Tuk yang pertama, tuk kedua, tuk ketiga, sampai ke tuk ketujuh kadang-kadang kajian dibuat. Jadi maknanya tak pelik lah. Jadi sebagaimana haiwan pun begitu juga, begitu juga kita. Yang penting, yang pastinya, kalau ayat ni nak cerita, kita kena terima 100% penciptaan dan kehendak Allah SWT. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Jadi Allah Ta'ala nak susun, nak bentuk macam mana, sebagaimana dia sebut rakkabak, dia nak susun tubuhmu ni, sebenarnya memberi makna yang penting. Dalam bahasa Arab, rakiba ni, dia memberi makna kepentingan makna kalimah tersebut. Macam contohnya dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala nak cerita tentang binatang, ayat yang ke-8. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Kadang-kadang Allah Ta'ala cipta binatang ni, kita boleh makan daging dia, dia boleh jadi perhiasan juga, dan kita boleh tunggang dia, boleh ambil manfaat. Litarkabuha, rakibah, mana kalimah tu. Begitu juga dalam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-An'am, ayat yang ke-98. Nakhruju minhu habban mutarakiba. Habban mutarakiba. Daripada kalimah rakibah. Maknanya ada buah-buah tu yang biji dia begitu banyak. Macam kita tengok buah tin contohnya. Macam kita tengok buah delima contohnya. Butir dia yang banyak dan comel. Dia punya susunnya dia semua sekali ada manfaat dia. Ya. Begitu juga sebenarnya kalau kita perhati rakibah ni, daripada situlah lahirnya ar-rukbah. Ar-rukbah ni kita panggil lutut. Antara kesempurnaan penciptaan Allah Ta'ala ni yang menyebabkan kita mudah nak bergerak pergi mana, lutut lah. Dia ada sendi dia. Jadi lutut tu dia panggil ar-rukbah. Kalau antara betih dengan paha kita bersambung tanpa lutut, letih juga tu nak jalan, contohnya ar-rukbah. Dan kalau kita tengok penciptaan macam contohnya kita sebut perahu, kapal atas kereta pun, perahu tu dalam bahasa Arab dipanggil antaranya markab, daripada rakibah lah. Jadi pada susunan tu menyebabkan kita boleh berjalan atas air dengan duduk atas kapal lah, atas perahu. Kalau kita tengok kerangka saja, kerangka perahu tu, kalau tidak disusun dengan susunan yang molek, sama ada melalui besi ke, sama ada melalui kayu ke, kita tak boleh ambil manfaat. Tapi kerana susunan yang comel lah, daripada kerangka biasa yang kita tengok tak comel, tetapi apabila rakabak disusun tu, jadi comel. Kita boleh naik perahu. Begitu juga contohnya kereta lah. Kereta, kalau kita tengok kerangka saja, memang tak comel lah. Walaupun kereta tu mahal, Mercedes ke apa ke. Tapi kerana apabila disusun dengan susunan yang comel, maka kita tengok comel dan kita boleh ambil manfaat. Begitulah lebih kurang Allah Ta'ala nak cerita pada kita, fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Susunan Allah Ta'ala buat tu dengan penciptaan yang begitu sempurna, dan Allah Ta'ala tiupkan roh dia, dan kedudukan anggota kita tu begitu comel. Kalaulah kita nampak contohnya benda apa yang ada dalam tubuh kita, dengan darahnya, dengan oratnya, dengan makanan yang kita makan, letih jugalah. Tak jadi comel lah. Tapi kerana rakabak tu lah, susunan yang Allah Ta'ala buat tu menyebabkan kita ni duduk semata-mata tengok depan cermin dah. Mata-mata kita tengok cermin. Nak pergi pejabat pun bawa cermin. Cuma jangan berlebih-lebihan lah.
Tapi nak ceritanya dalam ayat ni susunan Allah Ta'ala buat tu memang comel sangat. Rakkabak. Seterusnya ayat yang ke-9. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Yang Allah Ta'ala nak ceritanya, dialah yang cipta kita dengan penciptaan yang begitu sempurna. Dialah yang beri nikmat kepada kita, nikmat yang pelbagai. Sepatutnya kita ni kena mikirlah. Sepatutnya kita ni kena ikut taat, patuh pada perintah Allah Subhanahu Taala. Tapi tabiat manusia ni dia tak boleh nak terima. Tak boleh nak bersyukur. Kerana dia tidak fahami sebenarnya matlamat kehidupan atas dunia ni. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta kita dan apa matlamat. Yang jadi antara faktor utama manusia ni engkar perintah Allah Ta'ala kerana apa? Kerana bal tukadzibuna biddin. Kerana dia tidak yakin belah mana dengan ad-din ni. Sistem hidup yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ad-din ni sebagaimana kita tahu dia juga memberi makna berkaitan dengan pembalasan yang manusia akan terima di hari akhirat kelak. Itu dipanggil ad-din. Artinya ad-din ni dia berkait dengan kehidupan kita atas dunia. Ada sistem dia, ada cara hidup dia, dan ad-din juga dia memberi makna sesuatu kita, kehidupan kita, kesudahan kita berkait dengan kesudahan kita di akhirat kelak. Sama ada mendapat nikmat ataupun mendapat azab daripada Allah SWT. Jadi antara faktor utama manusia tak boleh ikut perintah Allah Ta'ala ni semasa dia hidup atas dunia kerana faktor utamanya antaranya adalah dia tidak yakin dengan hari akhirat. Dia tidak yakin dengan ad-din yang kita ulang semua masa kita semaya Fatihah. Maliki yaumiddin. Allah Ta'ala ni dia pemilik hari pembalasan. Ad-din juga dipanggil al-jaza, hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Dan kalau kita perhati, sebab apa manusia ni dia tak boleh nak taat, patuh kepada perintah Allah Ta'ala kerana dia berkait dengan hati dia lah. Hati dia tu tidak yakin, tidak beriman. Hati dia tu ada masalah kita panggil. Tidak yakin dengan Allah Ta'ala, tidak yakin dengan janji Allah Ta'ala. Dia terpesona, dia terpedaya, dia tertipu dengan dunia ni. Faktor utamanya, kalau kita cek betul-betul, mula-mula sekali dia mari daripada hati. Sebab itulah tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Mu tak yakin, mendustakan hari pembalasan. Pendustaan tu sebelum keluar daripada mulut kita, sebelum keluar daripada amalan yang kita buat, aktiviti harian kita buat, dia lahir daripada hati kita dulu. Sebab itulah ayat ni dia menggambarkan kepada kita tentang peri pentingnya hati tu. Selain daripada kita ambil perhatian terhadap tubuh badan kita supaya sihat, supaya nampak menarik, penampilan yang menarik, biar hati dulu. Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kita ni ada seketul daging. Kalau daging ni comel, maka comellah kehidupan kita keseluruhan. Kalau daging ni, ketulan daging ni buruk, maka buruklah kehidupan keseluruhan. Ala wahil qalb, iaitu hati kita. Sebab itulah Nabi SAW ajar kita supaya banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai Allah Ta'ala yang boleh bolak-balikkan hati kita manusia ni, tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ni tetapkan, kukuhkan hati kita ni supaya ala dinik. Supaya kita kekal di atas agama Allah Ta'ala. Cara hidup yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ni kita kena doa sama. Tak boleh masa kita ingat Allah Ta'ala je. Allah Ta'ala ni kita kena ingat sama. Tak boleh sekali seminggu hari Jumaat ke tidak.
Setiap masa kita kena berdoa. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW dia sebut, dia bersabda, innal qulub baina usbu'aini min asabi'illah. Seolah hati ni macam kalau benda tu duduk tangan kat, macam bola kecil, benda kecil duduk tangan kita, kita boleh bolak balik macam tu je. Begitu juga hati manusia ni. Dia boleh yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi dia boleh beriman, petang dia boleh kufur. Maknanya beriman tu pagi tu, ya kalau kita bangun kita sembahyang subuh. Kalau orang yang kufur kepada Allah tak kira sembahyang. Kerana kita orang Islam, orang mukmin lah, kita sembahyang, kita berdoa, ya, kita dengar kuliah. Gambaran kita ni nak cari keredaan Allah Ta'ala. Itu gambaran mukmin. Petang pula kufur, wa yumsi kafira. Petang kita kufur sebab apa? Kufur apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ataupun kita melafazkan lafaz yang menggambarkan kita ni tidak bersyukur kepada Allah. Kita kufur kepada Allah. Kita buat amalan-amalan yang menggambarkan kita ni syirik contohnya kepada Allah. Itu maksud dia. Jadi yang kita naknya, hati kita ni tetap di atas iman Allah Ta'ala. Tak kira pagi ke petang ke siang ke malam ke. Setiap masa biarlah kita ni taat patuh kepada perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Ini penting, al-qalb ni, hati kita. Kalau kita tak pandai urus hati kita, yang menyebabkan kita ni tak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Ta'ala. Qalb. Sebab itulah ada sebut, innal qalba, hati kita ni asra'u taqalluban minal qidri idza istajma'at walayanan. Hati kita ni dia beri perumpamaan macam air yang ketika mana dia begitu panas, gelegak kita panggil. Panas air duduk dalam puyuk ataupun dalam kendi tu, dia berubah-ubah, bergerak sekali naik atas, ke bawah, kiri, kanan. Begitu juga hati kita ni. Macam kita rasa denyutan jantung, nadi kita lah bergerak sama. Jadi hati pun macam tu lah. Cuma hati ni dia boleh tetap, boleh tenang, boleh tenteram apabila kita sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Maknanya kita kena banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah kalau makan ni, ada orang panggil, kalau nasi Arab tu dia panggil nasi maklubah. Maklubah, qalabah. Maklubah ni kerana apa? Kerana apabila dia masak, dia bubuh kakah dia dalam puyuk, sekali dengan beras, sekali dengan nasi, dia bubuh daging apa semua sekali. Apabila masak molek dia nak hidang, dia lingkupkan puyuk tu. Jadi maklubah. Dan begitu juga kalau contohnya dalam sebuah negara, kalau ada rampasan kuasa, dia panggil al-inqilab. Al-inqilab, rampasan kuasa. Kerana apa? Daripada qalabah ni lah, ayat kalimah ni penting. Rampasan kuasa ni menggambarkan sesebuah negara tu dia tidak aman, tidak tenteram. Ada unsur kezaliman, ada unsur pengkhianatan, ada unsur tidak menghormati peraturan. Itu dipanggil al-inqilab. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Maknanya kita faham di sini ad-din ni dia memberi makna kehidupan kita atas dunia yang kita panggil al-muamalah. Macam mana kita nak bermuamalah, sama ada kita dengan Allah Ta'ala, macam mana kita nak muamalah sesama kita manusia dengan makhluk Allah SWT. Ini semua termasuk dalam ad-din. Dan ad-din juga ia berkaitan dengan al-jaza, berkaitan dengan pembalasan. Dalam surah Ali Imran ayat ke-8, dan dia menjadi doa yang kita boleh jadikan ayat Quran ni sebagai doa antaranya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, kita minta supaya Allah Ta'ala tidak pesongkan hati kita ni. Ba'da idh hadaitana, selepas Allah Ta'ala dah bagi panduan hidup pada kita, hidayah pada kita. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan kita juga minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ni rahmat dia, kasih sayang dia, kesian belah dia. Sebab Allah Ta'ala ni Al-Wahhab, maha pemberi. Itu kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna alaikum lahafizin.
ayat yang ke-10. Wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kita ni. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita ni baca, fahami, hayati, faham betul-betul. Jadi sebab apa pentingnya hari pembalasan ni? Kerana itu sebenarnya kesudahan kehidupan kita yang kekal abadi. Dan dalam masa kita hidup atas dunia ni, kita kena yakin kita ni dalam pengawasan Allah Ta'ala melalui tentera dia, melalui malaikat dia. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut firman, wa inna alaikum lahafizin. Dan kita semua sekali ni ada malaikat yang jaga kita. Jadi apabila kita baca ayat ni, kita mengingatkan kita bahawasanya kita ni dalam muraqabah Allah Ta'ala, dalam tahta riqabatillah, di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala cipta kita ni khususnya bukan abathan, bukan himla, bukan sudah. Bahasa Arab kata, maknanya Allah Ta'ala cipta kita ni bukan sia-sia, bukan terbiar macam tu, bukan macam hidup binatang yang tidak ada tanggungjawab, tidak. Bahkan Allah Ta'ala cipta kita ni ada tanggungjawab. Sebab itulah diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada malaikat yang sentiasa mengawal kita, yang selia pada kita. Sama ada kita percaya ataupun tidak, kita kena terima hakikat ni, bahawasanya kita dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud wa inna alaikum lahafizin. Siapa dia yang mengawasi kita ni? Allah Ta'ala kata kiraman katibin. Kiraman katibin. Malaikat ni malaikat yang mula-mula sifat dia ni yang mulia, kiraman. Kiraman katibin. Yang mulia di sisi Allah, dan dialah yang mencatat perbuatan kita ni. Malaikat yang kiram. Sebab apa Allah Ta'ala sebut kiraman? Dia nak menggambarkan kepada kita, nak suruh kita betul-betul yakin bahawasanya malaikat ni mulia. Maknanya tidak ada isu masalah integriti kalau kita agak. Malaikat ni mulia sebab dia betul-betul 100%. Dia taat, dia patuh sepenuhnya mengikut kehendak Allah SWT. Malaikat ni tak ada kroning. Dia nak pilih orang tertentu ke, hak ni dia pakai lepas, hak ni dia jaga betul-betul, tak ada. Kita duduk atas dunia ni, antara masalah utama kita adalah sama ada kehidupan kita berorganisasi ke, bernegara ke, masalah keyakinan kita, masalah kepercayaan yang orang nak bagi pada kita ataupun kita nak bagi pada orang. Dia berkait dengan integriti, berkait dengan boleh ke tak kita nak tahu kepercayaan ni. Dengan sifat-sifat masalah akhlak, masalah moral, masalah integriti, masalah keyakinan. Tapi kita dengan kehidupan kita dengan Allah Ta'ala ni, yang Allah Ta'ala kata kita ni sentiasa dalam pengawasan dia ni, yang mengawas adalah tentera dia, antaranya malaikat, kita kena yakin sepenuh bahawasanya malaikat ni kiraman. Tak ada masalah integriti. Dan dia ni betul-betul dia catat sebagaimana hak kita buat. Setiap benda hak kita buat, benda molek, besar ke kecil ke, semua sekali dicatat dengan sempurna oleh para malaikat kiraman katibin. Benda jahat walaupun kecil, begitu juga tidak akan tertinggal. Malaikat akan tulis sesa. Jadi sebab apa Allah Ta'ala sebut malaikat ni kiraman? Kalau kita perhati, dia panggil ta'zim li amril jaza. Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita rasa besar sebenarnya, penting masalah pembalasan ni, al-jaza' ni. Sebab itulah malaikat sendiri yang urus benda berkait dengan pembalasan ni adalah malaikat yang betul-betul kiraman. Allah Ta'ala mengagungkan, Allah Ta'ala memuliakan malaikat yang terlibat dalam urusan mencatat amalan-amalan kita manusia ni. Kerana keagungan urusan balasan yang manusia akan terima di akhirat kelak. Sampai tahap tu. Jadi nak rayaknya,
Al-jaza' ni, pembalasan ni benda yang pasti. Kita kena beri perhatian utama kerana ianya penting di sisi Allah SWT. Nak rayaknya, kerana kepentingan ini, malaikat yang tulis, yang catat ni ada kiram, mulia. Ada integriti kita panggil pada tahap yang tertinggi lah kita kata. Ya'lamuna ma taf'alun. Ayat yang ke-12. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka ni mengetahui apa yang kamu lakukan. Mana tahu ni, kita kena yakin tanpa ragu-ragu. Tanpa teragak-agak. Tak ada yang tersembunyi, yang tak jelas, tak ada. Semua sekali dalam pengetahuan Allah Ta'ala dan dalam pengetahuan malaikat. Itu. Jadi, kalau kita atas dunia ni, kadang-kadang nak pastikan pergerakan manusia ni ada CCTV. Itu pun orang boleh ejah lagi ni. Orang boleh kerak wayar, macam-macam. Adapun kita dengan para malaikat ni, kita tak boleh nak nusuk. Tak boleh. Kita tak boleh nak curi bahan bukti tu. Kalau atas dunia ni kita boleh curi. Orang negara demokrasi ada pilihan raya. Sebab kadang-kadang sebab terlalu lama dia menang. Contohnya parti dia menang. Jadi kerajaan semua tiba-tiba kalah. Malah tahu kalah tu kadang-kadang manusia ni dia boleh pergi pejabat. Pergi pejabat dia pergi curi file-file. Nak susuk ke, nak bakar ke, manusia boleh buat. Tapi kita kena ingat Allah Ta'ala tak boleh kita nak tipu macam tu. Kita nak susuk ke, ini maksud ya'lamuna ma taf'alun. Kita nak bakar buku catatan kita ke, sesok tak boleh. Manusia dah tak ada kuasa pada masa tu. Atas dunia ni dia boleh buat. Sebab itulah malam pengumuman pilihan raya contohnya, mana-mana negara yang tolu, yang zalim lah, pemimpin yang zalim, maknanya apabila dia tak boleh nak terima kekalahan, apabila dia rasa ada benda, banyak benda hak tak kena hak dia buat, galik sangat dengan kuasa, apabila kalah ni dia sanggup pergi curi file di pejabat, dia bakar, dia buang semua sekali. Itu kerana manusia tak ada kuasa nak tahu semua sekali amalan manusia. Manusia tak ada kuasa. Tapi Allah Ta'ala 100%. Walau sesaat pun kita kena yakin. Ini maksud yang kita kena faham. Ya'lamuna ma taf'alun. Manusia di akhirat kelak memang dah tak ada kuasa. Atas dunia ni dia bolehlah buat macam mana pun. Bahkan Allah Ta'ala ni dia menguasai seluruh perbuatan manusia, termasuk hak dalam hati pun. Hak dalam hati pun dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Sebab itulah ada hadis kursi disebut, "Idza tahaddatsa 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'mal." Apabila ada terdetik dalam hati seseorang tu, dalam hati kita kau contohnya, kita nak buat benda molek. Contohnya bangun pagi subuh ni, aku nak ikut kuliah contohnya. Kemudian tertidur. Boleh pahala dah. Sebab terdetik dalam hati. Sampai tahap tu. Mana amalan dalam hati kita pun, manusia mana tahu. Dia tak boleh nak meramah-ramah benda dalam hati, benda gaib ni tak boleh. Ia jadi syirik. Tapi kita dengan Allah Ta'ala, hak kita terdetik nak buat benda molek, walaupun kita tidak buat, Allah Ta'ala sebut, dia tulis dah. Pahala dia. Tapi kalau kita terdetik nak buat benda tak molek, tetapi kita tidak buat, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Sama mana kita tidak buat lah. Tapi kalau kita buat, memang dia tulis lah. So, kejahatan, kalau kita buat, balasan dia satu kejahatan. Maknanya pahala, dosa. Tetapi kalau amalan kebaikan, kalau kita buat, kalau kita tidak buat, terdetik nak buat, boleh pahala dah. Kalau kita buat, maknanya Allah Ta'ala ganda pahala tersebut. Ini contoh. Tuktabu bi ashri amthaliha. Dan setengah riwayat kata. Ditulis 10 kali ganda. Nak ayat Allah Ta'ala ni karim. Sebab itulah dia pelik. Seolahnya Allah Ta'ala tahu. Cuma bila berurusan dengan kita. Ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim.
Sedangkan Allah Ta'ala ni maha mulia, maha pemurah. Sebab apa kita jadi engkar perintah dia? Murah tak murah Allah Ta'ala ni, sebahagian hadis sebut, satu kebaikan yang kita buat dibalas 10 kali ganda. Ila 700 dhi'fin. Siapa ke peringkat 700 kali ganda. Tak boleh nak kata apa lah. Macam contohnya ada satu malam kita nak sambut bulan Ramadan ni dah. Satu malam sama ganjaran dia macam 1000 bulan. Siapa tahap tu? Inilah gambaran lebih kurang. Ya'lamuna ma taf'alun. Baik, seterusnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kita dah hurada sebelum ni dan surah sebelum ni tentang al-abrar. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti ni benar-benar berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Al-abrar. Dia beza sikit makna, secara umumnya makna lebih kurang sama. Cuma kalau kita sebut al-bar dengan al-bir. Abrar, ulama kata banyaknya asal daripada al-bar. Ada juga kata al-bir. Kalau al-bar ni, dia nisbah pada orang. Al-muhsin, contohnya as-sadiq. Al-abrar, al-bar. Al-bar maknanya al-muhsin as-sadiq. Kalau nisbah pada orang, al-bar, al-muhsin as-sadiq. Orang yang baik, orang yang jujur, orang yang benar dalam kehidupan dia. Sama ada melalui percakapan, sama ada melalui perbuatan. Itu al-bar. Kalau al-bir, dia berkait dengan sifat, berkait dengan perbuatan. Al-khair, wal-iman, al-jannah. Itu al-bir. Laisal birra. Ataupun ata'murunan nasa bil birri. Kalau manusia ni secara mudahnya ada dua kumpulan. Satu dipanggil bar, satu dipanggil fajir. Sebab itulah ayat selepas pada ni wa innal fujjar. An-nas rajulan, dua jenis kategori. Bar ataupun fajir. Al-bar fi na'imil qurb. Orang yang baik ni, abrar ni, dia mendapat nikmat al-qurb, dekat dengan Allah Ta'ala. Sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Adapun al-fajir fi jahimil bu'd. Orang yang fajir, orang yang derhaka, orang yang jahat, orang yang tolu ni, dia berada dalam jahim, dalam neraka yang jauh daripada Allah Ta'ala. Jauh daripada mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, innal abrar, al-abrar, orang yang melaksanakan hak dia pada Allah Ta'ala. Orang yang melaksanakan hak dia, tanggungjawab dia kepada kehidupan keseluruhan, kepada hamba-hamba Allah SWT. Al-mulazimuna lil bir. Yang sentiasa melazimi, buat benda-benda baik ni. Ini al-abrar. Maknanya ini gelaran yang Allah Ta'ala beri daripada Allah Ta'ala sendiri. Maknanya kalau kita nak gelaran, nak kedudukan kita atas dunia ni, kita kena ikhtiar lah supaya kita ni boleh ditempatkan dalam golongan orang yang dipanggil al-abrar. Abrar ni orang yang sebahagian Tok Alim kata tawassa'a fi ta'atillah. Orang yang kehidupan dia ni nampak kebajikan yang dia buat, ketaatan yang dia buat, ibadat yang dia buat. Dia tunjukkan sama ada di sudut akhlak dia kena dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang sesuai dengan akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Dalam ibadat dia, dia antara orang yang kuat buat ibadat. Ibadat-ibadat khusus kita maksud. Ataupun ibadat umum keseluruhan kehidupan dia. Ataupun muamalat. Muamalat dia, kira bercara dia. Dia dengan keluarga dia. Dia dengan masyarakat. Dia di pejabat ke, dia di kedai ke, dia di mana-mana sekali muamalat dia kena dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini rangkuman daripada makna al-abrar. Orang yang sentiasa buat kebajikan ni. Jadi mereka ni Allah Ta'ala kata lafi na'im, sentiasa dalam keadaan mendapat nikmat. Nikmat ni kita tahu belaka. Nikmat benda yang kita seronok, kita peroleh suatu benda. Sama ada dia berkait dengan makanan yang kita makan ke,
Minumnya hak kita minum ke, pandangan hak kita tengok ke, benda hak kita boleh rasa ke. Maknanya kalau dengan tangan kita ni, kita rasa sentuh suatu benda tu lembut, molek, itu nikmat. Kalau kita boleh tengok benda yang kita rasa seronok, itu nikmat. Jadi nikmat ni luas. Dia merangkumi keseluruhan kehidupan. Sama ada zahir, sama ada batin. Hatta kalau kita rasa tenang, itu juga termasuk dalam nikmat. Jadi abrar ni Allah Ta'ala beri jaminan lafi na'im. Sentiasa dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini adalah gelaran dia panggil daripada Allah Ta'ala. Gelaran ni, pembahagian ni, sama ada abrar, sama ada fujar, ini gelaran daripada Allah SWT yang perlu kita ambil perhatian. Maknanya antara al-bar dengan al-fajir, antara al-mu'min dengan al-kafir, antara muslim dengan munafik, ini gelaran-gelaran yang Allah Ta'ala bagi. Dan semua orang sebenarnya layak untuk mendapat gelaran ni. Dia tidak berkait dengan keturunan, dia tidak berkait dengan bangsa, dia tidak berkait dengan warna kulit kita. Warna putih, maknanya ini mudah dapat abrar. Tidak, itu mengarut. Ataupun kedudukan kita duduk negara mana. Atas dunia ni, manusia dia boleh kategori lah mengikut kehendak. Mungkin nak mudah urusan. Contohnya, negara sebelah utara, negara sebelah selatan. Kadang-kadang kita dipisahkan oleh kesatuan, kita dipisahkan oleh kelompok, kita dipisahkan oleh macam-macam, oleh gelaran-gelaran tertentu kadang-kadang. Gelaran ni hak manusia bagi, duduk sini kedudukan dia. Ini atas dunia. Hak mana dapat gelaran lagi lah, tak ada masalah. Kita pun kadang-kadang orang panggil kita ustaz, orang panggil kita doktor, orang panggil kita tuan alim, orang panggil kita profesor, orang panggil kita datuk, lagilah gelaran. Tapi gelaran ni, adakah jaminan dengan gelaran ni kita nak bawa dapat Allah Ta'ala? Tak ada. Belum ada jaminan. Tapi kalau mukmin yang memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, memang ini jaminan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah bila kita baca ayat ni, kita kena rasa nikmat, rahmat Allah Ta'ala ni. Semua orang layak. Tidaklah kerana dia hitam, maka dia mudah untuk dapat gelaran Al-Abrar. Kita hak warna putih ni, kita hak hidung macung contohnya, payah nak dapat. Tidak. Rahmat Allah Ta'ala ni tak kira siapa. Putih, kau hitam, kau tinggi, kau rendah, kau gemuk, kau kuruh, kau Melayu, kau Cina, kau Siam, kau semua sekali, tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Yang ada nilai adalah hak ni. Ini penting. Supaya kita betul-betul faham. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjar, dan orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala ni benar-benar berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-fujjar kita kata orang yang fasik. Al-fujjar. Al-fajir ni. Orang yang pembohong. Orang yang khianat. Orang yang al-fajir juga dia memberi makna orang yang tak boleh kawal nafsu dia. Kawal nafsu ni tak semesti kerana dia ngaji bidang pertanian maka dia boleh kawal nafsu dia. Tidak. Kerana dia ngaji bab fiqh maka dia boleh kawal nafsu dia. Tidak. Tak kira. Maknanya tak kira. Dia pakai jubah ataupun pakai piyah ke. Kalau dia tak boleh nak kawal nafsu dia, makan benda haram, dia rasuah, dia bersekongkol dengan orang yang buat zalim. Contohnya, dia fajir. Walaupun tak pernah dalam kehidupan dia tak pernah pakai piyah contohnya. Tapi tindak tanduk dia, perbuatan dia, ucapan dia menggambarkan akhlak yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Menggambarkan kebenangan dia, kebenaran dia, setia dia pada janji, sentiasa laksana keadilan. Maka dia tak termasuk dalam fajir, dia masuk dalam al-bar, al-abrar. Al-fajir antara makna dia ialah orang yang hidup atas dunia ni dia tak boleh nak kawal nafsu dia. Yang mana nafsu ni memanglah dia lebih mudah terdorong. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni kalau kita tak boleh dengan urus dengan molek, dia lebih terdorong untuk buat benda jahat. Sebab tu kita tengok sebab apa ramai manusia ni buat benda jahat. Walaupun kadang-kadang pakai piyah. Pakai piyah tapi sanggup curi.
pakai piyah tapi sanggup rasuah, sanggup melakukan kezaliman, sanggup berzina, sanggup liwat, sanggup apa semua sekali, bukan kerana piyah, bukan kerana jubah, tapi kerana hati tadi asasnya. Hati apabila disaluti dengan iman, dengan keyakinan, maka dia membuahkan hasil, iaitu ucapan yang comel, amalan perbuatan dia yang comel, semua yang buat. Jadi terserah pada manusia lah. Dia boleh kawal kepada nafsu dia. Sebab tu penting sangat kita kawal nafsu kita, biar nampak mata kehidupan kita ni. Ucapan-ucapan yang kita buat, tindak tanduk yang kita buat, biar nampak mata. Biar nampak kita ni nak jaga juga air muka kita panggil image. Kadang-kadang perlu jugalah. Jadi image mata tak mata ni dia berkait dengan kita boleh urus kepada nafsu kita. Biar setiap tindak tanduk kita nak buat ni kita fikir 2-3 kali lah, orang tua kata ni. Biarlah tindakan kita ni kita nak jaga juga unsur zuriat dan keturunan. Tidak mudah kita nak berzina ke contohnya. Jadi orang berzina maknanya termasuk dalam golongan al-fajir, orang yang tak boleh nak kawal nafsu dia. Jadi itu yang perlu kita faham. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Ayat ke-15. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Memanglah al-fajir akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka tidak mungkin dapat keluar daripada neraka tersebut. Masa duduk atas dunia ni kita dengar ramai orang yang hatta duduk dalam penjara dengan kawalan yang begitu ketat. Tapi kerana rasuah, kerana kealpaan pengawal, manusia boleh tubik juga. Contohnya, boleh lari. Tapi di akhirat kelak, dalam neraka ni, sama sekali tak boleh nak ghaib. Ghaibin maknanya tak boleh nak keluar, tak boleh nak nusuk, tak boleh nak berlepas diri, tak boleh nak bersembunyi. Kita atas dunia ni kadang-kadang kita nak lari daripada tanggungjawab, kita nak lari daripada kesilapan kita buat, kita boleh bersembunyi, kita boleh lari di negara-negara orang lain, boleh lari dengan kapal terbang, boleh dengan laut, dengan kita boleh kadang-kadang cuti panjang, kita boleh minta suaka politik kadang-kadang, kita boleh buat pembedahan jantina contohnya, kerana nak lari daripada kesilapan kadang-kadang. Dari satu sudut lah, orang sanggup buat pembedahan jantina, nak tukar hak jatah jadi tina, hak tina jadi jatah. Ini atas dunia manusia boleh buat. Tapi di akhirat kelak Allah Taala kata wa ma hum anha bighaibin. Manusia tak boleh keluar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita kena yakinlah. Baik, ayat seterusnya wa ma adraka ma yaumuddin. Mu tahu ke tak apakah itu hari pembalasan? Yang Allah Taala kata antara faktor manusia ni derhaka kepada Allah kerana dia tak percaya, dia mendustakan hari pembalasan. Jadi akhirnya Allah Taala tanya, mu tahu ke tak apa itu yaumuddin, hari pembalasan tu? Mu tahu ke tak? Ad-din ni dia berkait rapat dengan hati kita tadilah. Dan antara faktor hati kita manusia ni jadi tak yakin dengan Allah Ta'ala, jadi sanggup buat benda-benda yang boleh mendatangkan kemurkaan dan dosa ni kerana apa? Kerana masalah hati kita, dan hati kita ni dia ada kaitan rapat dengan usaha daripada musuh tok nenek kita lagi, yang kita panggil syaitan, yang kita panggil iblis. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Sebab apa? Iblis, mu tak boleh bersama dengan kelompok orang yang sujud pada Allah, sujud hormat kepada Adam ke? Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Tengok pemikiran iblis ni mewakili pemikiran manusia yang tertarik dengan dunia. Manusia yang tertarik dengan penampilan zahir. Sebab apa tak boleh taat kepada, tak boleh hormat kepada Adam? Sebab dia kata Adam ni daripada tanah liat. Maknanya pemikiran orang yang fikir tentang dunia semata-mata. Orang fikir tentang penampilan zahir semata-mata. Jadi Adam ni daripada tanah liat.
Dah tanah liat, kering pula. Lepas tu daripada lumpur pula. Lumpur hitam. Itu maksud khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Daripada tanah liat kering dan lumpur hitam yang dibentuk. Maka menjadilah Adam. Jadi mana boleh aku nak sujud, nak hormat pada dia, sedangkan aku ni daripada api. Yang menyebabkan Allah Ta'ala ni kata qala fakhruj minha fa innaka rajim. Mu ni terkutuk, mu ni fajir. Wa inna alaikal la'nata. Mu ni layak mendapat laknat daripada aku ila yaumiddin, sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan, sampai hari al-jaza ad-din. Jadi kita manusia ni kena tahu, sehingga Allah Ta'ala ulang wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Mu tahu tak situasi keadaan sebenar hari pembalasan ni. Jadi kita kena ejah supaya kita tidak terpedaya dengan dunia. Antara faktornya kerana kita dihasut oleh syaitan, oleh iblis ni. Sebab kita tahu iblis ni, orang tanya apa iblis, antaranya sebahagian ulama kata pala pengat syaitan. Hamla. Dan syaitan ni ada hamla dia, ada yang paling tolol dia, iaitu iblis lah. Kana minal jin. Cuma dia ni asa. Dia engkar perintah Allah SWT dan dia tidak hormat kepada Nabi Adam. Ada kata iblis ni dipanggil iblis kerana daripada kalimah balasa, iblis. Makna turida. Dia dijauhkan. Al-matrud min rahmatillah. Dia dijauh daripada rahmat iblis. Rahmat Allah SWT. Maka dia dipanggil iblis. Jadi kita ni kena pakat-pakat jagalah supaya diri kita ni jauh daripada musuh utama kita, iaitu syaitan iblis. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian Allah Ta'ala kata sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan ni? Sebab itulah hamba-hamba Allah Ta'ala, termasuk nabi-nabi itu utamanya, termasuk antaranya Nabi Adam, dia sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu kerana dia ni manusia, dia pergantungnya mesti rapat dengan Allah Taala. Allazi khalaqani wa huwa yahdin. Dan surah Asy-Syu'ara ayat 78. Allazi khalaqani fa huwa yahdin. Dialah Allah Taala yang cipta kita. Maknanya termasuk cipta kita lah. Dia kata Allah Taala yang cipta dia. Termasuk cipta kita, fahuwa yahdin, dan Allah Ta'ala juga yang beri hidayah. Jadi kita kena yakin kita ni bukan makhluk lain yang cipta, memang daripada Allah, dan Allah Ta'ala juga yang beri hidayah. Sebab itulah kita kena minta hidayah daripada Allah Ta'ala. Wallazi huwa yut'imuni wa yusqin. Wallazi huwa yut'imuni. Allah Ta'ala lah yang beri makan, yang beri minum kepada kita. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah Ta'ala yang menyembuh penyakit. Sebab itulah apabila kita sakit, mula-mula sekali kita kena minta doa kepada Allah Ta'ala. Minta sokmo supaya Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit kita. Kemudian kita ikhtiar, kita usaha. Wallazi yumituni thumma yuhyin. Dialah yang mencipta kita. Dialah yang akan mematikan kita dan akan menghidupkan semula kita. Wallazi atma'u, aku nak sangat. Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pun nak sangat, an yaghfira li khati'ati, supaya Allah Ta'ala ampun kelemahan kita, kesilapan kita, dosa yang kita lakukan, terutamanya yaumaddin. Yaumaddin, di hari pembalasan. Kalau setara Nabi pun dia begitu tamak, nak sangat, apatah lagi kita. Maknanya kita nak tampilkan rasa nak sangat pada maghfirah ni, kita kena banyak berdoa lah. Antaranya minta berdoa supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita, termasuk doa yang Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Abu Bakar. Antaranya Abu Bakar tanya apakah bentuk doa yang sesuai. Antaranya Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah,
aku ni memang banyak buat zalim kepada diri aku sendiri. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mampu mengampunkan dosa-dosa aku ni melainkan kamu ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunkanlah dosa-dosa aku kerana keampunan ni daripada sisimu. Warhamni, maka dan aku minta supaya kamu ya Allah merahmati aku, kasihani kepada aku. Innaka antal ghafurur rahim. Kerana kamulah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Iaitu pada hari al-jaza, hari ad-din ni adalah hari yang mana Allah Ta'ala guna kalimah la. La ni dia memberi makna nakirah, memberi gambaran, menggambarkan kepastian dan satu ketetapan bahawa memang tidak ada seorang pun, tak ada seorang pun yang hidup semenjak zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita, sampai ke hari kiamat ni, tak ada seorang pun yang boleh mendapat pertolongan, yang nak beri pertolongan kepada orang lain, tak boleh. Atas dunia, orang boleh hajah, orang boleh ikhtiar, macam-macam mana pun. Tapi kita kena ingat di akhirat kelak, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Ia adalah pada hari ketika tiada sesiapa pun yang mampu menolong orang lain. Wal amru yauma idzil lillah. Semua urusan. Nak minta tolong ke, nak minum air ke, nak dapat keampunan Allah Ta'ala ke, nak dapat rahmat Allah Ta'ala ke, nak percepat urusan kita di akhirat kelak ke, nak dapat nikmat syurga Allah Ta'ala, semua sekali yauma idzil lillah. Semua sekali bergantung sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Syai'a ni sesuatu, nak menggambarkan semua sekali. Semua sekali. Tak ada seorang pun yang boleh beri pertolongan kepada orang ataupun mendapat pertolongan. Wal amru yauma idzil lillah. Dan semua sekali bergantung sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal amru, dia memberi gambaran semua sekali. Sebagaimana semua manusia, semua makhluk tak boleh nak minta tolong sesama sendiri, begitu juga semua sekali urusan ni kembali kepada Allah SWT. Betul lah sebagaimana ayat Allah Ta'ala sebut, limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Hari ni sekarang ni mu tahu tak siapa dia yang berkuasa hak sebenar. Kalau atas dunia ni Allah Ta'ala masih beri peluang manusia ni berkuasa. Sebab itulah kita boleh sebut, ni rumah aku, ni kereta aku, ni aku punya kuasa, ikut akulah nak buat peraturan macam mana pun. Sebab aku berkuasa. Ya betul, Allah Ta'ala bagi tempoh tertentu, masa tertentu atas dunia, manusia boleh guna kuasa dia. Tak kira betul tak betul, adil tak adil, hormat atau hormat peraturan yang ada dalam satu-satu organisasi, dalam satu-satu negara, manusia seorang mana Allah Ta'ala beri peluang, dia boleh buat lah atas dunia. Tapi di akhirat, limanil mulkul yaum. Manusia nak tanda tangan, tanda tangan pun tak boleh. Manusia nak susuk fair, satu fair pun tak boleh. Manusia nak buat apa pun tak boleh. Nak minta air setegak pun tak boleh. Semua sekali kuasa Allah Ta'ala. Limanil mulkul yaum. Allah Ta'ala soal, Allah Ta'ala jawab. Lillah. Semua sekali kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita perlu faham daripada ayat yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Jadi pada hari yang makhluk tak memiliki sikit abu, tak boleh nak memberi manfaat, tak boleh nak dapat syafaat kecuali semuanya dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu yang perlu kita faham. Dan itulah akhir ayat daripada surah Al-Infitar. Agak kita semua mendapat kefahaman dan kita cuba untuk kita hayatilah dalam kehidupan kita semua. Terima kasih banyak pada
adik kakak yang mendoakan hamba. Hamba juga doa adik kakak semua dalam keadaan rahmat, maghfirah, barakah daripada Allah SWT. Semua yang kita buat, kita doa, sama ada hamba, sama ada adik kakak, semuanya kita buat ni ikhlas lillahi ta'ala. Ilmu yang kita perolehi, kefahaman hak semoleknya, kita ikhtiar, kita ejah untuk kita laksana dalam kehidupan kita. Kita fahamlah melalui ayat-ayat Quran kita baca ni sebenarnya tak ada faedah. Orang kata panggil tak ada faedah sikit abuk. Kalau kita nak langgar perintah Allah Ta'ala, tak ada faedah sikit abuk. Maknanya tidak ada satu pun faedah. Tidak ada satu pun manfaat kita duduk atas dunia ni, kita langgar perintah Allah. Kita nak benci sesama kita dan kita nak benci makhluk Allah Ta'ala. Hak terbaiknya kita ejah, kita ikhtiar supaya apa saja yang kita buat, gambaran kita ni patuh, taat pada perintah Allah. Kita nak menempatkan diri kita ni termasuk dalam hamba-hamba Allah Ta'ala yang al-abrar tadi, dan kita nak jauhi diri kita daripada sifat-sifat al-fajir, al-fujjar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum.